Al-Quran ialah firman Allah yang sebenar, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun. Setiap ayat, setiap surah membawa hikmah yang mendalam. Wahyu-wahyu yang paling awal mempunyai tempat yang istimewa. Ia umpama sinar fajar pertama yang memecah kegelapan. Mesej-mesej awal ini bukan sekadar kata-kata. Ia membawa perubahan besar. Ia meletakkan asas bagi cara hidup yang baru. Memahami pertemuan awal dengan petunjuk ilahi ini membantu kita menghargai keseluruhan mesej Islam. Kita akan terokai 5 surah atau bab yang terawal ini. Ini adalah surah Al-Alaq, segumpal darah, surah Al-Qalam, pena, surah Al-Muzammil yang berselimut, surah Al-Mudaththir, orang yang berpakaian, dan surah Al-Fatihah, pembukaan. Surah-surah ini turun pada masa yang sangat diperlukan. Ia ditujukan terus kepada Nabi, menyediakan baginda untuk tugas besar yang menanti. Setiap satu membawa tema yang unik, tetapi semuanya saling berkaitan, membina asas yang kukuh untuk Islam. Perjalanan kita hari ini adalah untuk memahami surah-surah awal yang penting ini dengan lebih mendalam. Untuk benar-benar faham kesan wahyu pertama, kita mesti kembali ke masa lalu. Kita perlu lihat kota Mekah pada abad ke-7. Zaman ini sering disebut jahiliyah, zaman kejahilan. Masyarakat hidup berpuak-puak. Siapa kuat, dia yang betul. Ada peraturan kehormatan yang kuat, tetapi juga ketidakadilan sosial yang teruk. Penyembahan berhala berleluasa. Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim untuk menyembah Tuhan yang satu dipenuhi dengan berhala. Dari segi ekonomi, Mekah ialah pusat perdagangan, tetapi kekayaan hanya tertumpu pada sesetengah orang. Orang miskin, orang lemah, dan wanita sering menghadapi kesusahan. Nabi Muhammad SAW dikenali sebagai Al-Amin, yang dipercayai, dan As-Sadiq yang benar, lama sebelum menjadi Nabi. Risau dengan keadaan rohani dan akhlak masyarakatnya, baginda sering mencari ketenangan bersendirian. Baginda akan pergi ke Gua Hira di sebuah bukit dekat Mekah untuk bertafakur dan berfikir. Ketika bersendirian inilah semasa salah satu khalwatnya, wahyu pertama turun. Bayangkan betapa hebatnya saat itu seorang lelaki bersendirian di dalam gua didatangi malaikat dengan kata-kata dari pencipta langit dan bumi. Fase awal misi kenabian sangat mencabar. Mesej tentang Tuhan yang satu, tanggung jawab di akhirat, dan keadilan sosial secara langsung mencabar amalan biasa dan kuasa pemerintah masyarakat Mekah. Kisah wahyu pertama adalah salah satu detik paling hebat dalam sejarah Islam. Nabi Muhammad SAW berada di Gua Hira. Malaikat Jibril muncul di hadapannya. Malaikat memerintahkannya, "Iqra", yang bermaksud bacalah atau ulanglah. Nabi yang tidak tahu membaca dan menulis menjawab, "Saya tidak pandai membaca." Malaikat memeluknya dengan erat, kemudian melepaskannya dan mengulangi perintah itu. Akhirnya, 5 ayat pertama surah Al-Alaq diturunkan, bermula dengan bacalah, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Tema utama surah Al-Alaq ialah betapa pentingnya ilmu pengetahuan. Perkataan pertama yang diwahyukan ialah perintah untuk mencari ilmu. Ini menetapkan nada bagi seluruh tradisi Islam yang sangat menghargai pembelajaran dan pemahaman. Surah ini menekankan Allah sebagai pencipta yang menciptakan manusia dari asal yang hina, alaq, segumpal darah yang melekat atau bahan seperti lintah. Ia menekankan bahawa sejati diterima diralul dan jizi sakspicharid. Selepas pengalaman hebat surah Alaq, ada satu tempoh wahyu terhenti. Ini dikenali sebagai. Pada masa ini Nabi SAW merasa rindu dan mungkin juga bimbang. Orang kafir Mekah yang sentiasa memerhati dan mengkritik menggunakan masa ini untuk mengejek baginda. Mereka menyebarkan kabar angin, memanggilnya tukang tilik, penyair, atau akan mendakwa baginda gila atau dirasuk. Dalam keadaan fitnah dan keraguan inilah surah Al-Qalam diturunkan, memberikan ketenangan yang mendalam dan pembelaan yang kuat terhadap kepribadian dan misi Nabi. Surah ini bermula dengan sumpah ilahi Nun, demi pena dan apa yang mereka para malaikat tulis. Tema utamanya ialah sokongan ilahi yang tidak berbelah bahagi untuk Nabi Muhammad. Allah secara langsung menolak tuduhan terhadap baginda dengan menyatakan, "Engkau bukanlah dengan nikmat Tuhanmu seorang yang gila." Lebih-lebih lagi, Allah memuji akhlaknya dengan kata-kata yang hebat. Dan sesungguhnya, engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung udim. Bahagian 5 surah Al-Muzammil, orang yang berselimut, tempat latihan rohani. Wahyu-wahyu awal sering datang dengan kekuatan yang luar biasa.
Surah Al-Muzammil bermula dengan panggilan yang lembut, hampir mesra ya ayyuhal muzammil, bermaksud wahai orang yang berselubung dengan pakaian atau wahai orang yang berselimut. Mesej utama surah Al-Muzammil berkisar tentang persediaan rohani melalui solat malam yang dikenali sebagai tahajud atau qiyam al-lail. Allah mengarahkan Nabi, bangunlah solat malam, kecuali sedikit separuh daripadanya atau kurangkan sedikit daripadanya atau tambahkan kepadanya. Dan bacalah Al-Quran dengan bacaan yang teratur dan perlahan. Penekanan pada solat malam ini bukan sahaja untuk Nabi, tetapi menjadi amalan yang sangat digalakkan untuk semua umat Islam. Ketenangan malam sangat sesuai untuk ibadah yang khusyuk, renungan yang mendalam, dan hubungan yang rapat dengan Allah. Membaca Al-Quran secara penpasim hayatan membolehkan maknanya meresap ke dalam hati. Berjaga malam adalah sumber ketenangan dan pertolongan ilahi. Bahagian 6 Surah Al-Muddathir, panggilan umum untuk memberi amaran. Sama seperti Surah Al-Muzammil, Surah Al-Muddathir bermula dengan panggilan terus kepada Nabi Muhammad SAW dalam keadaan berselubung ya ayyuhal muddathir. Panggilan lembut itu diikuti dengan arahan segera kum fa'andir. Bangunlah dan berilah amaran. Tema-tema utama Surah Al-Muddathir ialah seruan untuk berdakwah secara aktif dan amaran terhadap kekufuran serta akibatnya. Surah ini menggariskan tindakan khusus untuk Nabi dan Tuhanmu. Agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah. Surah ini juga mengandungi gambaran jelas tentang hari kiamat dan nasib mereka yang menafikan kebenaran. Perintah bangunlah dan berilah amaran, menandakan permulaan fasa dakwah secara terbuka misi Nabi Muhammad SAW. Bahagian 7 Surah Al-Fatihah, pembukaan denyutan jantung solat umat Islam. Surah Al-Fatihah, pembukaan, mempunyai kedudukan yang unik dan tiada tandingannya dalam Al-Quran. Ia adalah surah pertama dalam mushaf yang disusun. Al-Quran bertulis dan merupakan bahagian penting dalam setiap solat fardu umat Islam. Solat dibaca berkali setiap hari oleh umat Islam di seluruh dunia. Ramai ulama percaya ia diturunkan sangat awal di Mekah, menyediakan kerangka untuk berkomunikasi dengan Allah sejak permulaan misi kenabian. 7 ayatnya merangkumi intipati keseluruhan mesej Al-Quran. Tema-tema Al-Fatihah adalah menyeluruh dan mendalam. Ia bermula dengan memuji Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ia mengakui rahmat dan kasih sayangnya yang tidak terhingga, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan kedaulatannya pada hari kiamat, Maliki Yaumiddin. Surah ini kemudian beralih kepada ucapan langsung dan pengisytiharan ibadah eksklusif dan memohon pertolongan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami sembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Akhirnya, ia memuncak dengan doa yang tulus untuk petunjuk Ihdinas Siratal Mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Bahagian 8 jalinan nombor yang saling berkaitan, meneroka 3, 4, 7, dan 12. Al-Quran adalah kitab yang penuh makna mendalam, dan ada yang mendapati strukturnya juga mengandungi corak tersembunyi, termasuk yang berkaitan nombor. Nombor 7 sangat menonjol. Surah Al-Fatihah, ibu kitab, terdiri daripada 7 ayat. Nabi SAW merujuknya sebagai 7 ayat yang diulang-ulang. Nombor 7 sering melambangkan kesempurnaan atau kitaran penting dalam tradisi Semitik dan dalam Al-Quran sendiri. Bahagian 9 asas iman dan kenabian, renungan penutup. Perjalanan kita melalui 5 wahyu pertama ini, Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Muddathir, dan Al-Fatihah, telah menunjukkan kepada kita permulaan Islam. Kita lihat bagaimana Al-Alaq menyalakan misi dengan seruan kepada ilmu. Al-Qalam mempertahankan pribadi mulia Nabi dan kebenaran yang dibawanya. Al-Muzammil menetapkan santapan rohani melalui solat malam. Al-Muddathir mengeluarkan seruan lantang untuk memberi amaran kepada umat manusia. Dan Al-Fatihah menyediakan doa abadi, hubungan terus kepada Allah. Setiap surah, unik dalam tumpuannya, menyumbang kepada permulaan yang kuat dan padu bagi mesej ilahi terakhir untuk umat manusia. Surah-surah Makkiyah awal ini memainkan peranan penting dalam membentuk Nabi Muhammad SAW untuk tugasnya yang amat besar. Ia memberikannya ketenangan ilahi. Saat-hadian skris amaisit. Bahagian 0, pengenalan kepada siri maksud angka dan 5 wahyu pertama. Selamat datang ke bahagian siri blog kami.
Bahagian ini adalah pengenalan kepada siri yang mengkaji 5 wahyu pertama Al-Quran. Surah Al-Alaq, Al-Qalam 66, Al-Muzammil 74, dan Al-Fatihah. Dan bagaimana wahyu-wahyu ini membentuk asas misi Nabi Muhammad SAW. Kami juga akan meneroka satu kerangka angka yang menarik. 12/3/4/3 plus 4/7 yang menghubungkan wahyu-wahyu ini dengan 7 ayat surah Al-Fatihah yang dikenali sebagai Ummul Kitab dan Mathani, ayat yang sering diulang. Bahagian 0 ini bertujuan untuk memberikan gambaran keseluruhan tentang siri ini, menjelaskan strukturnya dan membantu pembaca sama ada Anda baru atau ingin memahami konteks keseluruhan untuk mengikuti perjalanan ini dengan mudah. Mari kita mulakan. Adakah siri ini? Siri ini adalah adaptasi daripada sebuah buku yang memuatkan 5 wahyu pertama Al-Quran. Wahyu-wahyu ini diturunkan pada fasa awal kenabian di Mekah dan membawa tema ilmu, kebenaran, ibadah, dakwah, dan petunjuk. Surah Al-Fatihah sebagai wahyu kelima menjadi kemuncak dengan mewujudkan solat sebagai teras ibadah Islam. Kami menggabungkan tafsir klasik seperti Ibn Kathir dan Al-Tabari, konteks sejarah, dan simbolisme angka untuk memberikan pemahaman yang jelas dan menyeluruh. Siri ini terdiri daripada 7 bahagian, dan bahagian 0 ini adalah titik permulaan yang memaparkan tema utama dan struktur keseluruhan. Struktur siri. Berikut adalah gambaran keseluruhan 7 bahagian dalam siri ini. Bahagian 1, pendahuluan dan konteks Al-Quran, memperkenalkan surah Al-Hijr, Pilul, dan konsep Mathani serta Ummul Kitab. Bahagian 2, surah Al-Alaq dan Al-Qalam, Wahyu 1-2. Menganalisis surah Al-Alaq dan 6 yang menekankan ilmu dan kebenaran. Bahagian 3, surah Al-Muzammil dan Al-Mudaththir, Wahyu 3-4. Mengkaji surah Al-Muzammil dan Al-Mudaththir 3-4 yang mempersiapkan Nabi untuk dakwah. Bahagian 4, surah Al-Fatihah, Ummul Kitab dan Mathani. Mendalami surah Al-Fatihah 1 dan peranannya dalam solat. Bahagian Mim, kerangka angka dan simbolisme. Meneroka formula 12/3/4/3/7 dan simbolisme nombor dalam wahyu. Bahagian 6, sintesis dan implikasi teologi. Mensintesis tema 5 wahyu dan mengkaji implikasi teologi. Bahagian 7, kesimpulan dan cadangan praktikal. Merumuskan siri dan berikan cadangan untuk kehidupan harian. Setiap bahagian boleh dibaca secara berasingan, tetapi kami mengesyorkan membacanya mengikut urutan untuk memahami perkembangan tema dengan lebih baik. Tujuan siri ini. Siri ini bertujuan untuk menjelaskan 5 wahyu pertama dengan bahasa yang mudah dan jelas. Meneroka kerangka angka 12/3/4/3/4/7 sebagai satu cara untuk melihat susunan ilahi. Menggabungkan tafsir, sejarah, dan simbolisme untuk pemahaman yang lengkap. Mengadakan pembaca mendalami Al-Quran dan mengaplikasikan pelajaran dalam ibadah dan kehidupan. Sama ada Anda ingin memahami Al-Quran dengan lebih mendalam atau sekadar mencari pengenalan, siri ini direka untuk mencapai aksesibel dan bermakna. Mengapa 5 wahyu pertama penting? 5 wahyu pertama ini adalah asas kepada misi Nabi Muhammad SAW. Surah Al-Alaq memulakan dengan panggilan Iqra, menekankan ilmu. Surah Al-Qalam mengukuhkan kebenaran dan akhlak. Surah Al-Muzammil mengarahkan ibadah malam untuk persiapan rohani. Surah Al-Mudaththir memerintahkan dakwah terbuka. Surah Al-Fatihah menyempurnakan dengan petunjuk dan solat. Kerangka angka yang kami teroka, 12/3/4/3/4/7, menambah dimensi tentang bagaimana wahyu-wahyu ini berkait dengan 7 ayat Al-Fatihah, walaupun nombor ditafsirkan dengan berhati-hati berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadwal, gambaran keseluruhan siri bahagian fokus pelajar utama, seluruh pengenalan. Gambaran keseluruhan siri dan wahyu 1. Pendahuluan surah Al-Hijr, konteks Mathani dan Ummul Kitab. 2 surah Al-Alaq, Al-Qalam, ilmu dan kebenaran sebagai asas. 3 surah Al-Muzammil, Al-Mudaththir, persiapan rohani dan dakwah. 4 surah Al-Fatihah, penyempurnaan melalui solat. 5 kerangka numerik, simbolisme nombor 3, 4, 7, 6, sintesis, untuk 7, kesimpulannya. Refleksi dan cadangan kalci mengikuti siri ini. Untuk memanfaatkan siri, baca setiap bahagian mengikut runcation. Renung ayat-ayat yang dibincangkan dan rujuk tafsir ringkas jika perlu. Gunakan cadangan praktikal daripada bahagian 7 untuk memperbaiki ibadah. Kongsikan dengan rakan atau keluarga untuk perbincangan bersama. Anda boleh meneroka bahagian seterusnya melalui pautan berikut. Akan dikemas kini apabila tersedia. Bahagian 1, bahagian 2, bahagian 3, bahagian 4.
bahagian 5, bahagian 6. Bahagian 7 langkah seterusnya mulakan dengan bahagian 1 untuk meneroka konteks surah Al-Hijr. Berikan pendapat Anda. Apakah yang Anda harapkan daripada siri ini? Ikuti blog ini untuk kemas kini dan siri Al-Quran yang akan datang. Terima kasih kerana menyertai kami dalam perjalanan ini. Semoga siri ini membawa manfaat dan inspirasi untuk mendekati Al-Quran dengan lebih mendalam. Meneroka maksud numerik dan Al-Quran dalam 5 wahyu pertama. Al-Quran adalah wahyu ilahi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara beransur-ansur, bermula dengan surah Al-Alaq di Gua Hira. Dalam entry ini kita akan menyelami 5 wahyu pertama, surah Al-Alaq, Al-Qalam Lam-Plam, Al-Muzammil, Al-Mudaththir, dan Al-Fatihah, dan bagaimana ia membentuk asas misi. Kita juga akan meneroka kerangka angka yang menarik. 12-3-47 yang menghubungkan wahyu ini dengan Al-Fatihah, yang dikenali sebagai Ummul Kitab, Ibu Kitab dan Matani, seperti yang disebut dalam surah Al-Hijr. Mari kita mulakan perjalanan ini untuk memahami keindahan Al-Quran dari sudut tafsir, sejarah, dan simbolisme. Konteks Al-Quran. Surah Al-Hijr diturunkan di Mekah mengandungi ayat-ayat yang menjadi asas kajian kita. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang sering diulang dan Al-Quran yang agung. Menurut ulama seperti Ibn Kathir, 7 ayat yang sering diulang, Sab'a min al-Mathani, merujuk kepada surah Al-Fatihah yang mengandungi 7 ayat dan dibaca dalam setiap rakaat solat. Istilah Mathani berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud pengulangan, mencerminkan peranan Al-Fatihah sebagai doa harian umat Islam. Al-Fatihah juga digelar Ummul Kitab kerana ia merangkumi intipati Al-Quran, puji syukur kepada Allah, pengesaan tauhid dan permohonan petunjuk. Ayat ini diturunkan pada fasa awal Mekah ketika Nabi menghadapi tentangan, mengingatkan beliau tentang anugerah Al-Fatihah sebagai sumber kekuatan rohani. Tafsir Al-Jalalain menjelaskan bahawa Al-Fatihah adalah ringkasan Al-Quran, manakala Ibn Kathir pula menekankan peranannya sebagai teras solat. Dalam konteks ini, kita melihat Al-Fatihah sebagai puncak 5 wahyu pertama yang akan kita terokai melalui kerangka angka dan urutan wahyu. 5 wahyu pertama. Asas misi kenabian Al-Quran diturunkan dalam urutan yang berbeza daripada susunan mushaf Celsus. Berdasarkan catatan ulama seperti Ibn Abbas, 5 wahyu pertama adalah surah Al-Alaq. Wahyu pertama diturunkan di Gua Hira, bermula dengan Iqbismi Rabbik, baca dengan nama Tuhanmu. Surah ini menandakan permulaan kenabian, menekankan ilmu dan penciptaan manusia daripada segumpal darah. Ibn Kathir menjelaskan bahawa ayat ini adalah panggilan kepada pengetahuan dan tauhid. Surah Al-Wahyu atau ketiga, surah ini mengesahkan kedua akhlak mulia Nabi SAW dan kebenaran wahyu dengan simbol pena yang menunjukkan kepentingan penulisan dan ilmu. Tafsir Al-Tabari menyatakan ayat ini sebagai pembelaan terhadap tuduhan musuh terhadap Nabi. Surah Al-Muzammil mengarahkan Nabi untuk solat malam, mempersiapkan beliau secara rohani untuk menghadapi cabaran kenabian. Surah ini menunjukkan pentingnya hubungan dengan Allah melalui ibadah, seperti dijelaskan dalam tafsir Al-Jalalain. Surah Al-Mudaththir memerintahkan Nabi untuk bangkit, memberi amaran, dan mengisytiharkan kebesaran Allah. Surah ini menandakan peralihan kepada dakwah terbuka, seperti diterangkan oleh Ibn Kathir. Surah Al-Fatihah dianggarkan sebagai wahyu kelima. Al-Fatihah adalah doa 7 ayat yang menjadi teras solat. Digelar Ummul Kitab yang merangkumi pujian, tauhid, dan permohonan petunjuk, sebagaimana dijelaskan dalam tafsir klasik. Urutan ini mencerminkan fasa awal Mekah ketika Nabi membina asas rohani dan mula menyampaikan risalah. Al-Fatihah sebagai wahyu kelima memempurnakan fase ini dengan mewujudkan doa yang menjadi inti ibadah Islam. Jadual ringkasan 5 wahyu pertama. Wahyu surah tema utama konteks sejarah 1 Al-Alaq. Permulaan kenabian, ilmu, diturunkan di Gua Hira. 2 Al-Qalam, kebenaran wahyu akhlak Nabi. Fasa awal Mekah, pembelaan. 3 Al-Muzammil, persiapan rohani solat malam. Menyokong Nabi menghadapi tentangan. 4 Al-Mudaththir, pengisytiharan umum, peralihan kepada dakwah terbuka. 5 Al-Fatihah, doa petunjuk, Ummul Kitab asas solat, penyempurnaan fasa awal. Jadual 1 5 wahyu pertama dan konteksnya. Kerangka numerik.
12 wewataikan 4 plus 4 7. Kerangka angka yang kita terokai memberikan perspektif unik tentang susunan Wahyu 3:7. Wahyu ketiga surah Al-Muzammil dan keempat Thirthir membawa kepada 7 ayat Al-Fatihah. Wahyu kelima. Ini melambangkan fasa persiapan rohani dan tindakan dakwah yang memuncak pada penubuhan solat dengan Al-Fatihah sebagai terasnya. 3:4-12. Angka 3 mungkin mewakili prinsip asas Al-Quran seperti tauhid, petunjuk dan petunjuk, manakala 4 merujuk kepada peringkat wahyu. Contohnya pemulaan, pengesahan, persiapan, tindakan. Hasil darab 12 mungkin melambangkan kesempurnaan sistem ilahi, walaupun makna tepat 12 memerlukan kajian lanjut. Dalam beberapa budaya, 12 melambangkan kelengkapan, seperti 12 bulan atau 12 suku. Tapi dalam Islam, maknanya kurang jelas dan perlu diteliti dengan berhati-hati. Nota tentang 1 plus 2, 12. Ungkapan ini mungkin kesalahan taib untuk 1 plus 2 = 3, merujuk pada 3 orang pertama sebagai asas misi kenabian. Jika 12 disengajakan, ia mungkin membawa makna simbolik yang lebih luas, seperti kesempurnaan universal. Matani, Ummul Kitab dengan 7 ayatnya adalah Matani, yang sering diulang, dan Ummul Kitab mencerminkan peranannya sebagai inti Al-Quran dan doa wajib dalam solat. Kerangka ini, walaupun spekulatif dalam aspek angka, menawarkan cara baru untuk melihat susunan ilahi wahyu dengan Al-Fatihah sebagai titik kemuncak. Peranan Al-Fatihah dalam solat Al-Fatihah adalah teras solat, sebagaimana disahkan oleh hadis. Tiada solat bagi sesiapa yang tidak membaca Fatihatul Kitab. 7 ayatnya merangkumi pujian kepada Allah, pengesahan tauhid, dan permohonan petunjuk kepada jalan yang lurus. Tafsir Ibn Kathir menjelaskan bahawa ayat seperti Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya engkau kami sembah dan kepada engkau kami memohon pertolongan, adalah inti hubungan hamba dengan Allah. Sebagai Ummul Kitab, Al-Fatihah bukan sahaja ringkasan Al-Quran, tetapi juga doa yang menghubungkan umat Islam dengan Allah dalam setiap rakaat. Konteks sejarah. Fasa Mekah awal 5 wahyu pertama diturunkan dalam fasa Mekah awal ketika Nabi SAW menghadapi tentangan daripada kaum Quraisy. Surah Al-Alaq memulakan misi kenabian di Gua Hira, diikuti oleh Surah Al-Qalam yang mempertahankan akhlak Nabi. Surah Al-Muzammil dan Al-Mudaththir memberikan kekuatan rohani dan arahan untuk dakwah terbuka, manakala Al-Fatihah mewujudkan solat sebagai asas ibadah. Konteks ini menunjukkan bagaimana wahyu-wahyu ini menyokong Nabi dalam fasa sukar membentuk asas Islam yang kukuh. Sintesis urutan ilahi. 5 wahyu pertama daripada membentuk urutan ilahi yang terdiri daripada 3 fasa. Pemulaan wahyu 1-2, Surah Al-Alaq dan Al-Qalam 8, menetapkan kenabian dan kebenaran wahyu. Persiapan dan tindakan, wahyu 3-4, Surah Al-Muzammil 7 dan Al-Mudaththir 4 menyediakan Nabi secara rohani dan memerintahkan dakwah. Puncak wahyu 5, Al-Fatihah 1, dengan 7 ayat adalah Ummul Kitab dan Matani, menyempurnakan fasa awal dengan doa yang menjadi teras solat. Kerangka angka 12, 3 times 4 jadi menggambarkan susunan ini, dengan 7 ayat Al-Fatihah sebagai penyempurnaan. Angka 12 jika bukan kesalahan taib, mungkin melambangkan kesempurnaan sistem ilahi yang merangkumi semua wahyu awal. Gambar garis masa wahyu. Garis masa 5 wahyu pertama. Gambar satu garis menunjukkan urutan 5 wahyu pergan Al-Fatihah. Kesimpulannya, 5 wahyu pertama Al-Quran, Surah Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Muzammil, dan Mudal Fatihah membentuk asas misi kenabian Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah sebagai Ummul Kitab dan Matani adalah puncak fasa ini, merangkumi intipati Al-Quran dan menjadi teras solat. Kerangka angka 2.4 menawarkan perspektif unik tentang susunan ilahi, menyerlahkan keindahan Al-Quran dari sudut rohani dan struktur. Kajian ini menggabungkan tafsir tradisional dengan simbolisme angka, mengajak kita untuk menghargai keajaiban wahyu Allah. Langkah seterusnya, baca tafsir klasik seperti Ibn Kathir atau Al-Jalalain untuk mendalami surah Al-Fatihah dan Al-Hijr. Kaji makna simbolik angka 12 dalam konteks Islam atau budaya lain. Kongsikan pendapat Anda di ruangan komen. Adakah kerangka angka ini menambah pemahaman Anda tentang Al-Quran? Ikuti blog ini untuk lebih banyak kandungan tentang Al-Quran dan Islam. Terima kasih kerana membaca. Jangan lupa kongsikan entry ini dan berikan komen Anda di bawah. Bahagian 1, pendahuluan dan konteks Al-Quran, maksud numerik dan 5 wahyu pertama.
Selamat datang ke bahagian pertama siri buku kami yang meneroka 5 wahyu pertama Al-Quran. Surah Al-Alaq, Al-Lamlam, Al-Muzammil, Al-Mudaththir 4, dan Al-Fatihah. Dalam siri ini kita akan mengkaji bagaimana wahyu-wahyu ini membentuk asas misi kenabian Nabi Muhammad SAW dengan tumpuan pada surah Al-Fatihah sebagai Ummul Kitab dan matani ayat yang sering diulang, sebagaimana disebut dalam surah Al-Hijr 15-27. Kami juga akan meneroka kerangka numerik yang menarik, 12, 3, 4, 3 plus 4, 7, yang menghubungkan wahyu-wahyu ini dengan 7 ayat Al-Fatihah. Dengan bahasa yang jelas dan terperinci, siri ini bertujuan untuk memudahkan pembaca memahami keindahan Al-Quran dari sudut tafsir, sejarah, dan simbolisme. Tujuan dan skop siri ini: Al-Quran adalah wahyu ilahi yang diturunkan secara beransur-ansur bermula dengan Iqra di Gua Hira. 5 wahyu pertama ini bukan sahaja memulakan tugas kenabian, tetapi juga mewujudkan asas ibadah Islam melalui Al-Fatihah. Tujuan siri ini adalah untuk meneroka 5 wahyu pertama dan peranan masing-masing dalam membentuk misi Nabi SAW. Menghubungkan Al-Fatihah dengan Saba Amin Al-Mathani dalam surah Al-Hijr, 18. Menganalisis kerangka numerik, 12, 3, 3, 7 sebagai lambang susunan ilahi. Menyediakan panduan yang jelas untuk pembaca umum dengan rujukan kepada tafsir klasik seperti Ibn Kathir, Al-Tabari, dan Al-Jalalain. Siri ini sesuai untuk sesiapa yang ingin mendalami Al-Quran, sama ada dari sudut rohani, sejarah, atau simbolisme. Kami akan menggunakan bahasa yang mudah, disokong dengan jadual dan visual untuk memastikan maksimum kejelasan. Metodologi kajian. Kami menggabungkan beberapa pendekatan untuk memastikan analisis yang menyeluruh namun mudah difahami. Tafsir klasik merujuk kepada tafsir ulama terkenal seperti Ibn Kathir, Al-Tabari, dan Al-Jalalain untuk memahami surah Al-Hijr dan Al-Fatihah. Sejarah wahyu menggunakan catatan ulama seperti Ibn Abbas untuk mengesahkan urutan 5 wahyu pertama. Analisis numerik meneroka kebersamaan 12, 3, 3, 4, 7 sebagai lambang struktur ilahi dengan berhati-hati untuk tidak melampaui tafsir tradisional. Konteks sejarah mengkaji fasa Mekah awal untuk memahami cabaran yang dihadapi Nabi SAW. Dengan pendekatan ini, kami berharap dapat memberikan pencerahan yang jelas dan bermakna tentang keajaiban Al-Quran. Konteks Al-Quran. Surah Al-Hijr, 15. Surah Al-Hijr diturunkan di Mekah pada fasa awal kenabian, mengandungi ayat yang menjadi asas kajian kita. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang sering diulang dan Al-Quran yang agung. Menurut tafsir-tafsir klasik, 7 ayat yang sering diulang merujuk kepada surah Al-Fatihah yang mengandungi 7 ayat dan dibaca dalam setiap rakaat solat. Istilah mathani daripada akar kata Arab yang bermaksud pengulangan mencerminkan peranan Al-Fatihah sebagai doa harian umat Islam. Al-Fatihah juga digelar Ummul Kitab kerana ia merangkumi intipati Al-Quran, puji syukur kepada Allah, pengesahan tauhid, dan permohonan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ibn Kathir menjelaskan bahawa Al-Fatihah adalah ringkasan Al-Quran, mengandungi tema utama seperti pujian, ibadah, dan petunjuk. Al-Tabari pula menyatakan bahawa mathani merujuk kepada pengulangan dalam solat, menjadikan Al-Fatihah unik dalam strukturnya. Al-Jalalain menyatakan bahawa ayat ini adalah anugerah istimewa kepada Nabi SAW, memberikan beliau Al-Fatihah sebagai doa yang menghubungkan umat dengan Allah. Dalam konteks Mekah, ketika Nabi menghadapi tentangan daripada kaum Quraisy, ayat ini menjadi pengingat tentang kekuatan rohani yang diberikan melalui Al-Fatihah dan Al-Quran. Jadual, maksud mathani dan Ummul Kitab. Istilah maksud peranan mathani, ayat yang sering diulang Al-Fatihah dibaca dalam setiap rakaat solat Ummul Kitab. Ibu kitab ringkasan intipati Al-Quran, tauhid, pujian, petunjuk. Jadual 1. Penjelasan istilah mathani dan Ummul Kitab. Mengapa 5 wahyu pertama penting? 5 wahyu pertama, surah Al-Alaq, Al-Qalam, Lamlam, Al-Muzammil, Mudaththir, Dal-Tuman, dan Al-Fatihah membentuk asas misi kenabian. Mereka menggambarkan perjalanan Nabi SAW dari panggilan awal di Gua Hira hingga penubuhan solat sebagai teras ibadah Islam. Kerangka angka 12 times 4, $300 yang akan kita terokai dalam bahagian kelima siri ini menunjukkan susunan ilahi, dengan Al-Fatihah sebagai puncak yang memenuhi perihalan Saba Amin Al-Mathani. Bahagian seterusnya akan menganalisis setiap surah secara terperinci,
bermula dengan surah Al-Alaq dan Al-Qalam. Navigasi siri, bahagian 1, pendahuluan dan konteks Al-Quran. Bahagian 2, surah Al-Alaq dan Al-Qalam. Bahagian surah Al-Muzammil dan Al-Mudaththir. Bahagian 4, surah Al-Fatihah. Bahagian 5, kerangka angka. Bahagian 6, sintesis. Bahagian 7, kesimpulan. Langkah seterusnya. Teruskan ke bahagian 2 untuk mengkaji surah Al-Alaq dan Al-Qalam. Baca tafsir Ibn Kathir atau Al-Jalalain untuk memahami surah Al-Hijr dan Al-Fatihah. Kongsikan pendapat Anda di ruangan komen. Adakah yang Anda harapkan daripada siri ini? Ikuti blog ini untuk kemaskini bahagian seterusnya. Terima kasih kerana membaca. Jangan lupa kongsikan entry ini dan berikan komen Anda di bawah untuk menyokong siri ini. Bahagian 2, surah Al-Alaq dan Al-Qalam. Maksud numerik dan 5 wahyu pertama. Selamat datang kembali ke siri buku kami yang meneroka 5 wahyu pertama Al-Quran. Surah Al-Alaq, Al-Qalam 68, Al-Muzammil, Al-Mudaththir 24, dan Al-Fatihah 1. Dalam bahagian 1, kita telah membincangkan konteks surah Al-Hijr 15 Al-Hijr yang menyebut 7 ayat yang sering diulang, Sabah Amin Al-Mathani, dan Al-Fatihah sebagai Ummul Kitab. Kita juga memperkenalkan kerangka numerik, 12 kualiti 3, pais matwa 3 plus 4 word 7. Bahagian ini memberi tumpuan kepada 2 wahyu pertama, surah Al-Alaq dan Al-Qalam, yang memulakan misi kenabian Nabi Muhammad SAW. Kita akan menganalisis tafsir, tema, konteks sejarah dan peranan surah-surah ini dengan bahasa yang jelas untuk memudahkan pemahaman pembaca Blogspot. Surah Al-Alaq, wahyu pertama. Surah Al-Alaq atau surah Iqra adalah wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW di Gua Hira pada tahun 610 Masehi. Surah ini bermula dengan ayat, Iqra' bi'ismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Menurut riwayat dalam Sahih Bukhari, Jibril AS datang kepada Nabi SAW di Gua Hira dan memerintahkan, Iqra'. Nabi yang ketika itu belum tahu membaca menjawab, saya bukan pembaca. Selepas 3 kali desakan, Jibril menyampaikan ayat-ayat pertama surah Al-Alaq. Peristiwa ini menandakan permulaan kenabian, menjadikan surah Al-Alaq sebagai titik tolak wahyu Al-Quran. Tafsir dan tema utama. Ibn Kathir menjelaskan bahawa ayat Iqra' bismi rabbik adalah panggilan kepada ilmu dan pengesahan tauhid, kerana Allah digambarkan sebagai pencipta. Ayat-ayat berikutnya seperti khalaqa al-insana min alaq, menciptakan manusia daripada segumpal darah, menekankan keajaiban penciptaan manusia. Al-Tabari menambah bahawa surah ini mengingatkan manusia tentang asal-usul mereka yang rendah, mendorong kerendahan hati. Bahagian kedua ayat 19 mengecam mereka yang menghalang ibadah, merujuk kepada Abu Jahal yang cuba mengganggu Nabi SAW ketika solat, seperti dijelaskan dalam tafsir Al-Jalalain. Konteks sejarah. Diturunkan di Mekah, surah Al-Alaq muncul dalam masyarakat yang penuh dengan penyembahan berhala dan ketidakadilan sosial. Perintah Iqra' bukan saja panggilan pribadi kepada Nabi, tetapi juga cabaran kepada budaya jahiliyah yang mengutamakan kejahilan. Surah ini meletakkan asas misi kenabian, menyeru kepada ilmu, tauhid, dan ibadah. Peranan dalam misi kenabian. Sebagai wahyu pertama, surah Al-Alaq memulakan tugas Nabi SAW sebagai penyampai wahyu. Ia menekankan ilmu sebagai teras Islam seperti yang ditunjukkan oleh perkataan Iqra' dan rujukan kepada Al-Qalam dalam wahyu seterusnya. Surah Al-Qalam, wahyu kedua. Surah Al-Qalam atau surah Nun dianggap sebagai wahyu kedua atau ketiga menurut ulama seperti Ibn Abbas. Surah ini bermula dengan Nun wal qalami wa ma yasturun Nun, demi pena dan apa yang mereka tulis. Surah ini dinamakan daripada huruf Nun dan rujukan kepada pena, melambangkan kepentingan penulisan dan ilmu dalam menyampaikan wahyu. Ia diturunkan di Mekah pada fasa awal kenabian, ketika Nabi SAW mula menghadapi tentangan daripada kaum Quraisy. Tafsir dan tema utama. Ibn Kathir menjelaskan bahawa ayat pembukaan mengesahkan kebenaran wahyu dan akhlak mulia Nabi SAW. Seperti dalam ayat Khuluqin Azim. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung, nampak. Al-Tabari menambah bahawa surah ini menolak tuduhan musuh yang mengatakan Nabi gila dengan merujuk kepada kisah-kisah Nabi terdahulu seperti Nabi Nuh dan pemilik kebun yang tamak, ayat 11-13. Al-Jalalain menekankan bahawa surah ini mempertahankan Nabi terhadap cercaan sambil mengingatkan tentang azab bagi mereka yang menolak wahyu. Konteks sejarah pada fasa awal Mekah,
Nabi Salasis menghadapi ejekan dan penolakan daripada pemimpin Quraisy seperti Abu Jahal dan Al-Walid bin Al-Mughirah. Surah Al-Kalam memperkukuh semangat Nabi dengan mengesahkan akhlaknya dan menjanjikan kemenangan kebenaran. Kisah pemilik kebun, seperti dijelaskan dalam tafsir, adalah peringatan kepada mereka yang sombong dan tamak, mencerminkan realiti sosial Mekah ketika itu. Peranan dalam misi kenabian, Surah Al-Kalam mengukuhkan wahyu pertama dengan menegaskan integriti Nabi dan kebenaran Al-Quran. Rujukan kepada pena menghubungkan surah ini dengan surah Al-Alaq, menyerlahkan ilmu sebagai teras dakwah. Surah ini juga mempersiapkan Nabi untuk cabaran yang lebih besar, seperti yang akan dilihat dalam wahyu seterusnya. Jadual, ringkasan wahyu 1-2. Wahyu surah tema utama. Konteks sejarah Al-Alaq, permulaan kenabian, ilmu, tauhid. Diturunkan di Gua Hira, fase awal Mekah 2 Al-Kalam, kebenaran wahyu, akhlak Nabi, tentangan awal Quraisy, pembelaan Nabi. Jadwal 1, ringkasan wahyu pertama dan kedua serta konteksnya. Hubungan dengan kerangka numerik. Dalam siri ini, kita meneroka kerangka numerik. 12 Wahyu 3 Ponta 37 yang menghubungkan 5 wahyu pertama dengan 7 ayat Al-Fatihah. Wahyu 1 dan wahyu 2 Al-Kalam membentuk fasa permulaan. Dalam konteks numerik, ungkapan 1 plus 2 ayat 12 mungkin kesalahan taib untuk 1 plus 2 ayat 3 merujuk kepada 3 wahyu pertama, termasuk surah Al-Muzammil yang akan dibincang dalam bahagian 3 sebagai asas misi kenabian. Jika 12 disengajakan, ia mungkin melambangkan kesempurnaan seperti 12 bulan dalam setahun, walaupun makna ini akan dijelajahi lebih lanjut dalam bahagian 5. Surah Al-Alaq dan Al-Kalam meletakkan asas ilmu dan kebenaran yang akan berkembang melalui wahyu seterusnya hingga mencapai puncak dengan Al-Fatihah, Ummul Kitab. Fasa permulaan ini seperti yang ditunjukkan oleh Iqra dan Al-Kalam menekankan pentingnya pengetahuan dalam Islam. Gambar, konteks Gua Hira dan wahyu pertama. Gambar 1, ilustrasi Gua Hira, tempat surah Al-Alaq diturunkan sebagai wahyu pertama. Kesimpulan bahagian ini surah Al-Alaq wahyu 1 dan Al-Kalam wahyu 2 adalah asas misi kenabian Nabi Muhammad SAW. Surah Al-Alaq memulakan perjalanan dengan panggilan Iqra, menekankan ilmu dan tauhid, manakala surah Al-Kalam mengesahkan akhlak Nabi dan kebenaran wahyu dalam menghadapi tantangan. Kedua-dua surah ini diturunkan dalam fase Mekah awal, mewujudkan landasan rohani dan intelektual untuk dakwah. Dalam bagian 3, kita akan meneroka surah Al-Muzammil dan Al-Muddathir yang membawa Nabi ke fase persiapan dan tindakan. Navigasi siri, bahagian 1 pendahuluan dan konteks Al-Quran. Bahagian 2 surah Al-Alaq dan Al-Kalam di sini. Bahagian surah Al-Muzan Al-Muddathir. Bahagian 4 surah Al-Fatihah. Bahagian 5 kerangka angka. Bahagian 6 sintesis batu kesimpulan. Langkah seterusnya, teruskan ke bahagian 3 untuk mengkaji surah Al-Muzammil dan Al-Muddathir. Baca tafsir Ibn Kathir atau Al-Jalalain untuk mendalami surah Al-Alaq dan Al-Kalam. Kongsikan pendapat Anda di ruangan komen. Adakah Anda pelajari daripada wahyu pertama ini? Ikuti blog ini untuk kemaskini bahagian seterusnya. Terima kasih kerana membaca. Jangan lupa kongsikan entry ini dan berikan komen Anda di bawah untuk menyokong siri ini. Bahagian 3, surah Al-Muzammil dan Al-Muddathir, wahyu 3-4, maksud numerik dan 5 wahyu pertama. Selamat datang kembali ke siri buku kami yang meneroka 5 wahyu pertama Al-Quran. Surah Al-Alaq, Al-Kalam, Al-Muzammil, Al-Muddathir, dan Fuqasaha. Dalam bahagian 1, kita membincangkan konteks surah Al-Hijr dan peranan Al-Fatihah sebagai Ummul Kitab dan Mathani. Dalam bahagian 2, kita mengkaji surah Al-Alaq dan Al-Kalam yang memulakan misi kenabian dengan penekanan pada ilmu dan kebenaran. Bahagian ini memberi tumpuan kepada wahyu ketiga dan keempat, surah Al-Muzammil dan Al-Muddathir yang mempersiapkan Nabi Muhammad SAW secara rohani dan mengarahkan beliau untuk memulakan dakwah terbuka. Kita akan menganalisis tafsir, tema, konteks sejarah, dan peranan surah-surah ini dengan bahasa yang jelas untuk pembaca Blogspot. Surah Al-Muzammil, wahyu ketiga. Surah Al-Muzammil yang bermaksud orang yang berselimut dianggap sebagai wahyu ketiga atau keempat menurut ulama seperti Ibn Abbas. Surah ini bermula dengan Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Menurut riwayat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, surah ini diturunkan ketika Nabi SAW sedang berselimut,
mungkin selepas menerima wahyu awal yang mengguncang beliau. Surah ini mengarahkan Nabi untuk bangun pada malam hari untuk solat tahajud, mempersiapkan beliau secara rohani untuk cabaran kenabian. Tafsir dan tema utama. Ibn Kathir menjelaskan bahawa surah Al-Muzammil memerintahkan Nabi untuk solat malam. Seperti dalam ayat, Qumil laila illa qalila. Bangunlah pada waktu malam kecuali sedikit. Ini bertujuan untuk menguatkan hati Nabi menghadapi tentangan Quraisy. Al-Tabari menambah bahawa surah ini menekankan pentingnya Al-Quran sebagai tazkirah, peringatan, dan memerintahkan Nabi untuk bersabar dengan tuduhan ayat Su. Al-Jalalain menyatakan bahawa ayat-ayat akhir surah perlu meringankan kewajiban solat malam, menunjukkan rahmat Allah kepada umat. Tema utama surah ini termasuk ibadah malam, kesabaran, dan persiapan rohani. Konteks sejarah. Diturunkan pada fasa awal Mekah, sekitar 610-11 Masihi, surah Al-Muzammil muncul ketika Nabi SAW mula menghadapi ejekan dan penolakan daripada pemimpin Quraisy seperti Abu Jahal dan Utbah bin Rabi'ah. Solat malam seperti yang diperintahkan menjadi sumber kekuatan rohani bagi Nabi untuk menghadapi tekanan ini. Surah ini juga mencerminkan peralihan daripada fasa pribadi, Wahyu 1-2, kepada persiapan untuk dakwah yang lebih luas. Peranan dalam misi kenabian. Surah Al-Muzammil memainkan peranan penting dalam membina ketahanan rohani Nabi SAW. Perintah untuk solat malam dan membaca Al-Quran dengan tartil, perlahan dan penuh perhatian tuhumebat, mengukuhkan hubungan Nabi dengan Allah, mempersiapkan beliau untuk cabaran yang akan datang, seperti pengisitiharan umum dalam wahyu seterusnya. Surah Al-Mudaththir 24, Wahyu keempat. Surah Al-Mudaththir, yang bermaksud orang yang berkemul, adalah wahyu keempat, atau kadang-kadang dianggap kedua menurut beberapa riwayat. Surah ini bermula dengan, Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berkemul. Surah ini diturunkan sejurus selepas atau serentak dengan surah Al-Muzammil. Ketemsid sad sambis fa'alukul kabian. Perintah kum fa'anzir, bangunlah dan berikan amaran 7-2, menandakan peralihan kepada dakwah terbuka, mengarahkan Nabi untuk menyampaikan risalah kepada masyarakat Mekah. Tafsir dan tema utama. Ibn Kathir menjelaskan bahawa surah Al-Mudaththir memerintahkan Nabi untuk memulakan dakwah secara terbuka dengan ayat seperti Wa Rabbaka Fakabbir dan Tuhanmu, agungkan ikan, menekankan tauhid dan kebesaran Allah. Al-Tabari menambah bahawa surah ini mengecam mereka yang menolak wahyu, seperti Al-Walid bin Al-Mughirah yang disebut dalam ayat 11-25 sebagai orang yang sombong dan menolak Al-Quran. Al-Jalalain menyoroti ayat-ayat tentang azab di akhirat di Muhammad yang menjadi amaran kepada mereka yang menentang Nabi. Tema utama termasuk dakwah terbuka, tauhid, dan peringatan tentang akibat menolak kebenaran. Konteks sejarah. Diturunkan pada fasa awal Mekah. Surah Al-Mudaththir mencerminkan saat Nabi SAW mula menyampaikan wahyu kepada khalayak ramai. Tentangan daripada Quraisy semakin sengit dengan tokoh seperti Al-Walid bin Al-Mughirah cuba memfitnah Nabi sebagai penyair atau ahli sihir. Surah ini memberikan Nabi keyakinan untuk terus berdakwah dengan perintah untuk membersihkan pakaian empat yang ditafsirkan secara simbolik sebagai menjaga kesucian akhlak menurut Ibn Kathir. Peranan dalam misi kenabian. Surah Al-Mudaththir menandakan peralihan penting daripada fasa pribadi kepada dakwah umum. Perintah kum fa'anzir mengarahkan Nabi untuk menyampaikan amaran kepada masyarakat Mekah, meletakkan asas untuk penyebaran Islam. Surah ini melengkapkan persiapan rohani daripada surah Al-Muzammil, menggerakkan Nabi ke peranan aktif sebagai penyampai risalah. Jadual, ringkasan wahyu, 3 Mumpah. Wahyu surah tema utama konteks sejarah Al-Muzammil. Persiapan rohani, solat malam, kesabaran fasa awal Mekah, tentangan Quraisy 4 Al-Mudaththir. Dakwah terbuka, tauhid, amaran peralihan kepada pengisitiharan umum. Jadual 1, ringkasan wahyu ketiga dan keempat serta konteksnya. Hubungan dengan kerangka numerik siri ini meneroka kerangka angka. 12-3-4-3 plus 4-7 yang menghubungkan 5 wahyu pertama dengan 7 ayat Al-Fatihah, wahyu kelima. Wahyu ketiga, surah Al-Muzammil. Dan keempat, Mudaththir, memainkan peranan penting dalam persamaan 3+4-7 yang melambangkan bagaimana fasa persiapan rohani dan tindakan dakwah membawa kepada penubuhan ibadah melalui Al-Fatihah. Dalam konteks 1+2-12, mungkin kesalahan taib untuk 1+2-3, Wahyu 3 menyempurnakan asas yang dibina oleh Wahyu 1 dan 2.
manakala Wahyu 4 menggerakkan misi ke peringkat seterusnya. Makna penuh kerangka ini akan dibincangkan dalam bahagian 5. Surah Al-Muzammil dan Al-Mudaththir sebagai Wahyu 3 dan 4 mewakili fasa peralihan yang penting. Solat malam mengukuhkan hati Nabi, manakala perintah untuk berdakwah mempersiapkan jalan bagi Al-Fatihah yang menetapkan solat sebagai teras ibadah Islam. Gambar konteks dakwah awal. Dakwah awal di Mekah. Gambar saturasi suasana Mekah awal ketika Nabi SAW mula berdakwah secara terbuka. Kesimpulan bahagian ini, Surah Al-Muzammil dan Al-Mudaththir Wahyu 4 adalah langkah penting dalam misi mencari Nabi Muhammad SAW. Al-Muzammil mempersiapkan Nabi secara rohani melalui solat malam dan kesabaran, manakala Al-Mudaththir mengarahkan beliau untuk memulakan dakwah terbuka, menegaskan tauhid dan memberi amaran kepada masyarakat Mekah. Kedua-dua surah ini diturunkan dalam fasa awal Mekah yang penuh cabaran, membina asas kepada Al-Fatihah yang akan kita terokai dalam bahagian 4 sebagai Ummul Kitab dan Mathani. Sertai kami di bahagian 4 untuk mengkaji surah Al-Fatihah dan peranannya dalam solat. Navigasi siri, bahagian 1, pendahuluan dan konteks Al-Quran, bahagian 2, surah Al-Alaq dan Al-Kalam, bahagian 3, surah Al-Muzammil dan Al-Mudaththir di sini, bahagian 4, surah Al-Fatihah, bahagian mim, kefreme, bahagian 6 sinsis, bahagian 7 kesimpulan. Langkah seterusnya, teruskan ke bahagian 4 untuk mengkaji surah Al-Fatihah sebagai Ummul Kitab. Baca tafsir Ibn Kathir atau Al-Jalalain untuk mendalami surah Al-Muzammil dan Al-Mudaththir. Kongsikan pendapat anda di ruangan komen. Bagaimana solat malam dan dakwah awal memberi inspirasi kepada anda? Ikuti blog ini untuk kemaskini bahagian seterusnya. Terima kasih kerana membaca. Jangan lupa kongsikan entry ini dan berikan komen anda di bawah untuk menyokong siri ini. Bahagian bub, surah Al-Fatihah, Ummul Kitab dan Mathani, Wahyu 5, maksud numerik dan 5 Wahyu pertama. Selamat datang kembali ke siri buku kami yang meneroka 5 Wahyu pertama Al-Quran. Surah Al-Alaq, Al-Kalam, 60, Al-Muzammil 24 dan Al-Fatihah 1. Dalam bahagian 1, kita membincangkan surah Al-Hijr dan konsep Mathani. Bahagian 2 mengkaji surah Al-Alaq dan Al-Kalam, manakala bahagian 3 meneroka surah Al-Muzammil dan Al-Mudaththir. Bahagian ini memberi tumpuan kepada wahyu kelima, surah Al-Fatihah, yang dikenali sebagai Ummul Kitab dan Mathani, ayat yang sering diulang. Kita akan menganalisis tafsir 7 ayatnya, peranan dalam solat, konteks sejarah dan kaitannya dengan kerangka numerik. 12, 3, 4, 3, 5, 7 dengan bahasa yang jelas untuk pembaca blogspot. Surah Al-Fatihah, gambaran keseluruhannya, surah pertama dalam susunan Mushaf Al-Quran, dianggarkan sebagai wahyu kelima menurut ulama seperti Ibn Abbas. Terdiri daripada 7 ayat, surah ini adalah doa yang wajib dibaca dalam setiap rakaat solat, menjadikannya teras ibadah Islam. Surah ini dinamakan Al-Fatihan kerana ia membuka Al-Quran dan digelar Ummul Kitab kerana merangkumi intipati Al-Quran, puji syukur, tauhid dan petunjuk. Surah Al-Fatihah disebut dalam surah Al-Hijr, "Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'an al-azim." Dan sesungguhnya, kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang sering diulang dan Al-Quran yang agung. Istilah Mathani merujuk kepada pengulangan Al-Fatihah dalam solat, manakala Saba'ah 7 menunjukkan bilangan ayatnya. Sebagai wahyu kelima, Al-Fatihah menyempurnakan fasa awal kenabian dengan mewujudkan doa yang menjadi asas hubungan umat dengan Allah. Tafsir 7 ayat Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah terdiri daripada 7 ayat yang kaya dengan makna. Berikut adalah tafsir ringkas berdasarkan ulama klasik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Ibn Kathir menjelaskan bahawa ayat ini adalah pengisytiharan tauhid, memulakan setiap perbuatan dengan nama Allah. Al-Jalalain menambah bahawa sifat Rahman dan Rahim menunjukkan kasih sayang Allah yang meliputi semua makhluk. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Tabari menyatakan ayat ini adalah pujian kepada Allah sebagai pencipta dan pengatur alam semesta. Ini mengesahkan kebesaran Allah dan sikap syukur hamba. Ar-Rahmanir Rahim yang Maha Pengasih. Ar-Rahmanir Rahim.
Ibn Kathir menegaskan bahawa pengulangan sifat Rahman dan Rahim menyerlahkan rahmat Allah yang tidak terbatas, memberikan harapan kepada hamba. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Al-Jalalain menjelaskan bahawa ayat ini mengingatkan tentang hari kiamat, ketika Allah akan menghakimi semua perbuatan, mendorong takwa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau kami sembah dan kepada Engkau kami memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibn Kathir menegaskan bahawa ayat ini adalah inti Al-Fatihah, mengesahkan tauhid dalam ibadah dan bergantung kepada Allah. Al-Tabari menambah bahawa ia mencerminkan keikhlasan hamba. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas yasim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Al-Jalalain menyatakan ayat ini adalah doa untuk petunjuk kepada jalan Islam, menjauhi kesesatan. Ibn Kathir menambah bahawa jalan lurus adalah Al-Quran dan Sunnah. Siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang Engkau kurniakan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ibn Kathir menjelaskan bahawa orang yang dikurniakan nikmat merujuk kepada Nabi, Siddiqin, Syuhada dan Salihin. Yang dimurkai merujuk kepada mereka yang mengetahui kebenaran tetapi menolaknya. Manakala yang sesat adalah mereka yang jahil. Al-Tabari menegaskan ayat ini adalah doa untuk mengikuti jalan yang benar. Al-Fatihah merangkumi pujian kepada Allah, pengesahan tauhid dan permohonan petunjuk, menjadikan ringkasan intipati Al-Quran seperti yang ditegaskan oleh Ibn Kathir. Jadwal, ringkasan 7 ayat Al-Fatihah. Ayat teks Arab, makna utama 1 Bismillahirrahmanirrahim. Memulakan dengan nama Allah, menekankan rahmat tu alhamdulillahi rabbil alamin. Pujian kepada Allah sebagai Tuhan alam semesta Tifar Rahmanir Rahim. Pengulangan rahmat Allahum maliki yaumiddin. Peringatan tentang hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tauhid dalam ibadah dan pergantungan. Ihdinas siratal mustaqim. Doa untuk petunjuk ke jalan lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Doa untuk mengikuti jalan yang benar. Jadwal 1. Ringkasan 7 ayat surah Al-Fatihah dan makna utamanya. Peranan Al-Fatihah dalam solat Al-Fatihah adalah teras solat, sebagaimana disahkan oleh hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tiada solat bagi sesiapa yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Hadis ini menegaskan bahawa bacaan Al-Fatihah adalah syarat sah solat. Ibn Kathir menjelaskan bahawa Al-Fatihah adalah dialog doa antara hamba dan Allah. Dengan ayat seperti Iyyaka na'budu menunjukkan komitmen hamba dan ihdinas siratal mustaqim sebagai petunjuk. Dalam solat Al-Fatihah dibaca dalam setiap rakaat, menjadikan mathani yang sering diulang seperti yang disebut dalam surah Al-Hijr. Al-Jalalain menambah bahawa Al-Fatihah menggabungkan pujian kepada Allah dan doa, menjadikannya unik berbanding surah lain. Peranan ini menyerlahkan statusnya sebagai Ummul Kitab, kerana ia merangkumi tema utama Al-Quran dan menjadi asas ibadah harian umat Islam. Konteks sejarah, wahyu kelima surah Al-Fatihah diturunkan pada fasa awal Mekah, sekitar 611 Masihi, selepas surah Al-Mudaththir, menurut catatan ulama. Konteks ini menunjukkan bahawa Al-Fatihah muncul ketika Nabi SAW mula berdakwah secara terbuka, menghadapi tentangan daripada Quraisy. Sebagai wahyu kelima, Al-Fatihah mewujudkan solat sebagai institusi rasmi, memberikan Nabi dan umat Islam doa untuk mengukuhkan iman mereka. Tafsir Al-Tabari menegaskan bahawa Al-Fatihah adalah anugerah ilahi yang menyatukan umat dalam ibadah, walaupun dalam keadaan sukar di Mekah. Menurut riwayat, Al-Fatihah diturunkan sebagai doa lengkap yang menggantikan amalan solat awal yang lebih ringkas. Ini menandakan penyempurnaan fasa awal kenabian dengan wahyu Saranpanta, Al-Alaq, Al-Kalam, Al-Muzammil, Al-Mudaththir mempersiapkan Nabi dan Al-Fatihah menetapkan asas ibadah umat. Hubungan dengan kerangka numerik, kerangka angka siri ini 12,3 dan 3,47 mencapai kemuncak dengan Al-Fatihah. Persamaan 3 plus 4 = 7 merujuk kepada wahyu ketiga dan ke Al-Mudaththir yang membawa kepada 7 ayat Al-Fatihah, wahyu kelima. Ini melambangkan bagaimana persiapan rohani dan dakwah terbuka memuncak pada penubuhan solat.
Ungkapan 1 plus 2 12 mungkin kesalahan untuk 1 plus 2 3, merujuk kepada 3 wahyu pertama, Al-Alaq, Al-Kalam, Al-Muzammil sebagai asas. Jika 12 disengajakan, ia mungkin melambangkan kesempurnaan seperti yang akan dibincangkan dalam bahagian 5. Al-Fatihah dengan 7 ayatnya memenuhi perihalan Saba Amin Al-Mathani dalam surah Al-Hijr, menjadikan puncak 5 wahyu pertama. 7 ayat ini, seperti yang ditunjukkan oleh kerangka angka, adalah lambang penyempurnaan fasa awal kenabian. Gambar, solat dan Al-Fatihah. Solat dan surah Al-Fatihah. Gambar 1 ilustrasi solat dengan Al-Fatihah sebagai teras setiap rakaat. Kesimpulan bahagian ini, surah Al-Fatihah sebagai wahyu kelima adalah kemuncak 5 wahyu pertama Al-Quran. Dengan 7 ayatnya, ia merangkumi pujian, tauhid dan doa petunjuk, menjadikan umul kitab dan mathani. Sebagai teras solat, Al-Fatihah menghubungkan umat Islam dengan Allah setiap hari, menyempurnakan fasa awal kenabian yang dimulakan oleh surah Al-Alaq, Al-Kalam, Al-Muzammil, dan Al-Mudaththir. Dalam konteks angka, 7 ayatnya melambangkan penyempurnaan, selari dengan persamaan T plus 4 = 7. Sertai kami di bahagian 5 untuk meneroka kerangka angka secara mendalam dan makna simboliknya. Navigasi siri, bahagian 1, pendahuluan dan konteks Al-Quran. Bahagian 2, surah Al-Alaq dan Al-Kalam. Bahagian T, surah Al-Muzammil dan Al-Mudaththir. Bahagian 4, surah Al-Fatihah ada di sini. Bahagian 5, kerangka angka. Bahagian 6, sintesis. Bahagian 7, kesimpulan langkah seterusnya. Teruskan ke bahagian 5 untuk mengkaji kerangka angka dan simbolisme. Baca tafsir Ibn Kathir atau Al-Jalalain untuk mendalami surah Al-Fatihah. Kongsikan pendapat Anda di ruangan komen. Bagaimana Al-Fatihah mempengaruhi solat harian Anda? Ikuti blog ini untuk kemaskini bahagian seterusnya. Terima kasih kerana membaca. Jangan lupa kongsikan entry ini dan berikan komen Anda di bawah untuk menyokong siri ini. Bahagian 5. Kerangka numerik dan simbolisme. Maksud numerik dan 5 wahyu pertama. Selamat datang kembali ke siri buku kami yang meneroka 5 wahyu pertama Al-Quran. Surah Al-Alaq, Al-Kalam, Al-Muzammil, Mudaththir, 7 dan Al-Fatihah 1. Dalam bahagian 1, kita membincangkan surah Al-Hijr, 15 dan konsep mathani. Bahagian 2 mengkaji surah Al-Alaq dan Al-Kalam. Bahagian 3 meneroka surah Al-Muzammil dan Al-Mudaththir. Dan bahagian 4 mendalami surah Al-Fatihah sebagai umul kitab. Bahagian ini memberi tumpuan kepada kerangka numerik 2, 3 plus 4, 7, yang menghubungkan 5 wahyu dengan 7 ayat Al-Fatihah. Kita juga akan menjelaskan kemungkinan kesalahan taib 1 plus 2, 12. Mungkin bertujuan 1 plus 2 = dan meneroka simbolisme nombor 3, 4, 7, dan 12 dalam konteks Islam dan universal, dengan bahasa yang jelas untuk pembaca blogspot. Mengapa numerik dalam Al-Quran? Al-Quran bukan sekadar kitab teks, tetapi juga karya ilahi yang kaya dengan struktur dan makna. Nombor dalam Al-Quran sering mempunyai makna simbolik, walaupun ulama menasihatkan berhati-hati dalam tafsiran numerologi untuk mengelakkan spekulasi. Sebagai contoh, surah Al-Hijr 15-27 menyebut 7 ayat yang sering diulang, Saba Amin Al-Mathani, yang merujuk kepada 7 ayat Al-Fatihah. Kerangka numerik 12 3 4 3 plus 7 yang kita kaji menawarkan perspektif unik tentang susunan ilahi 5 wahyu pertama dengan Al-Fatihah sebagai kemuncak. Dalam bahagian ini, kita akan menganalisis kerangka ini dan simbolisme nombornya, merujuk tafsir dan konteks Islam. Memahami kerangka numerik. 12 mitwa 3 bagi 4 al 3 plus 4 7. Kerangka numerik ini menghubungkan 5 wahyu pertama dengan struktur Al-Fatihah. Mari kita pecahkan komponennya. 3 plus 4 al 7. Nombor 3 merujuk kepada wahyu ketiga dan nombor 4 kepada wahyu keempat, surah Al-Mudaththir. Jumlahnya 7 melambangkan 7 ayat Al-Fatihah, wahyu kelima. Ini menunjukkan bahawa persiapan rohani Al-Muzammil dan tindakan dakwah memuncak pada penubuhan solat melalui Al-Fatihah yang dikenali sebagai mathani. 3:12. Hasil darab 3 dan 4 ialah 12 yang mungkin melambangkan kesempurnaan atau kelengkapan sistem ilahi. Dalam konteks ini, 3 mungkin mewakili prinsip asas Al-Quran, tauhid, kenabian, petunjuk, manakala 4 merujuk kepada fasa wahyu, permulaan, pengesahan, persiapan, tindakan. Angka 12 akan kita teroka lebih lanjut di bawah. Mathani, umul kitab, dengan 7 ayatnya, adalah mathani, diulang dalam solat dan umul kitab ringkas Al-Quran, seperti disebut dalam surah Al-Hijr.
7 ayat ini mencerminkan penyempurnaan fasa awal kenabian. Kerangka ini menyerlahkan susunan ilahi dengan Al-Fatihah sebagai puncak yang menyatukan tema-tema wahyu sebelumnya. Menjelaskan 1+2=12. Ungkapan 1+2=12 mungkin kesalahan taib untuk 1+2=3. Dalam konteks siri ini, 1+2=3 merujuk kepada 3 wahyu pertama. Surah Al-Alaq, wahyu 1, Al-Qalam, wahyu 2, dan Al-Muzammil, wahyu 3. Ketiga-tiga wahyu ini membentuk asas misi kenabian dan fokus pada ilmu, kebenaran, dan persiapan rohani. Jika 12 disengajakan, ia mungkin membawa makna simbolik seperti kesempurnaan universal. Contohnya 12 bulan dalam setahun atau 12 suku dalam tradisi tertentu. Walau bagaimanapun, tanpa konteks Islam yang jelas untuk 12 dalam 5 wahyu ini, kami menganggap 1, 2, 3 lebih sesuai, dengan 12 sebagai lambang kesempurnaan yang akan dibincang kemudian. Simbolisme nombor dalam Islam. Nombor 3, 4, 7, dan 12 memiliki makna simbolik dalam Islam dan tradisi lain, walaupun tafsiran harus berpaksikan Al-Quran dan Sunnah. Berikut adalah analisis setiap nombor. Nombor 3. Nombor 3 sering muncul dalam Al-Quran dan Islam melambangkan keseimbangan dan asas. Contohnya, Al-Quran, Surah Al-Baqarah, menyebut 3 hari puasa sebagai kafarah bagi yang melanggar umrah. Ini menunjukkan 3 sebagai bilangan yang lengkap untuk penebusan. Hadis Rasulullah SAW bersabda, Islam dibina atas 5 perkara. Tetapi 3 prinsip asas sering disebut, iman, Islam, dan ihsan Muslim. Konteks wahyu. 3 wahyu pertama, Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Muzammil, membentuk asas ilmu, kebenaran, dan ibadah, selari dengan 1+2=3. Ibn Kathir dalam tafsirnya tidak secara khusus membincangkan simbolisme 3, tetapi struktur 3 sering dilihat dalam Al-Quran sebagai lambang keseimbangan, seperti 3 jenis manusia, mukmin, kafir, dan munafik. Nombor 4 melambangkan kelengkapan dan struktur. Dalam Islam, Surah An-Nisa, Allah menyebut 4 isteri sebagai had maksimum, menunjukkan 4 sebagai bilangan lengkap dalam konteks tertentu. Sejarah. 4 khalifah pertama, Abu Bakar, Umar, Ali dikenali sebagai Khulafaur Rasyidin, melambangkan fasa penting selepas Nabi SAW. Konteks wahyu. Wahyu keempat, Mudaththir, menandakan peralihan kepada dakwah terbuka, melengkapkan fasa persiapan dari wahyu 1-3. Al-Tabari dalam tafsirnya mengaitkan nombor 4 dengan struktur seperti 4 penjuru dunia, walaupun ini lebih metafora daripada literal. Nombor 7 adalah antara nombor paling penting dalam Islam, melambangkan kesempurnaan ilahi. Al-Quran, Surah Al-Hijr menyebut 7 ayat Al-Fatihah. Surah Al-Kahf telah merujuk 7 pemuda Ashabul Kahf dengan Al-Quran juga menyebut 7 langit. Surah Al-Mulk 67. Hadis, Rasulullah SAW bersabda tentang 7 golongan yang dilindungi Allah pada hari kiamat. Ibadah, 7 pusingan tawaf di Ka'bah dan 7 kali sa'i antara Safa dan Marwah dalam haji menunjukkan 7 sebagai nombor ritual yang suci. Konteks wahyu. 7 ayat Al-Fatihah adalah kemuncak kerangka T+4=7, mencerminkan penyempurnaan fasa awal kenabian. Ibn Kathir menyatakan bahwa 7 ayat Al-Fatihah adalah anugerah istimewa, menjadikan nombor 7 lambang kesempurnaan rohani. Nombor 12 kurang menonjol dalam Al-Quran berbanding 3, 4, dan 7, tetapi mempunyai makna dalam tradisi lain. Al-Quran, Surah Yusuf menyebut 12 bintang, 11 saudara Yusuf dan beliau sendiri, melambangkan kelengkapan keluarga. Surah At-Taubah menyebut 12 bulan dalam setahun. Tradisi. Dalam tradisi Yahudi Kristian, 12 suku Israel dan 12 Rasul Isa AS menunjukkan nombor ini sebagai lambang kesempurnaan organisasi. Dalam Islam, 12 imam dalam mazhab Syiah juga relevan, walaupun tidak berkait langsung dengan wahyu ini. Konteks wahyu. Jika 1, 2, 12 disengajakan, 12 mungkin melambangkan kesempurnaan sistem ilahi yang merangkumi 5 wahyu. Walau bagaimanapun, tanpa rujukan Al-Quran yang jelas, kami menganggap 1+2=3 lebih sesuai dengan 12 sebagai simbolisme tambahan. Al-Jalalain tidak melihat 12 secara khusus, tetapi nombor ini sering dilihat sebagai lambang kelengkapan dalam budaya universal. Jadwal, simbolisme. Nombor dalam konteks wahyu. Nombor makna simbolik. Contoh dan dengan wahyu, 3 keseimbangan asas. 3 hari puasa kafara, 3 wahyu pertama, 1, 2, kelengkapan struktur. 4 khalifah Rasyidin. Wahyu keempat,
7 kesempurnaan ilahi. 7 ayat Al-Fatihah. Kemuncak 3, 4, 5, 7, 12 kesempurnaan universal bulan. Mungkin 3/4 ayat 12. Jadwal 1 simbolisme nombor dan kaitannya dengan 5 wahyu pertama. Kaitan dengan Mathani dan Umul Kitab surah Al-Fatihah sebagai Mathani dan Umul Kitab adalah teras kerangka angka ini. Menurut Ibn Kathir, 7 ayat Al-Fatihah memenuhi perihalan Saba Amin Al-Mathani dalam surah Al-Hijr sementara itu kerana ia diulang dalam solat dan merangkumi intipati Al-Quran. Persamaan 3 plus 4 oleh 7 melambangkan bagaimana wahyu ketiga dan keempat membawa kepada 7 ayat ini. Manakala 3/4 oleh 12 mungkin menunjukkan kelengkapan sistem wahyu yang menyokong Al-Fatihah. Al-Jalalain menegaskan bahawa Al-Fatihah adalah doa yang lengkap, menghubungkan hamba dengan Allah, selari dengan makna simbolik nombor 7 sebagai kesempurnaan. Berhati-hati dengan numerologi. Walaupun nombor dalam Al-Quran boleh bermakna simbolik, ulama seperti Ibn Kathir dan Al-Tabari menasihatkan agar tidak melampaui tafsir berasaskan teks. Kerangka angka ini adalah alat untuk menghargai susunan ilahi, bukan untuk spekulasi yang jauh daripada Al-Quran dan Sunnah. Kami menggunakan nombor untuk menyerlahkan keindahan wahyu, sambil memastikan tafsiran kekal berpaksikan sumber Islam yang sahih. Gambar, simbolisme nombor. Simbolisme nombor dalam Al-Quran. Gambar 1. Ilustrasi simbolisme nombor dalam konteks Al-Quran. Kesimpulan bahagian ini, kerangka angka 12 walakai 4, 3, 7 menawarkan perspektif unik tentang susunan ilahi 5 wahyu pertama dengan Al-Fatihah sebagai kemuncak. Persamaan 3/4 menghubungkan surah Al-Muzammil dan Al-Mudaththir dengan 7 ayat Al-Fatihah. Manakala 3/4 mungkin melambangkan kelengkapan. Ungkapan 1 plus 2 12 dianggap sebagai kemungkinan kesalahan untuk 1 plus 2 3, tetapi 12 boleh membawa makna simbolik universal. Nombor 3, 4, 7 dan 12, walaupun mempunyai makna dalam Islam, harus ditafsirkan dengan berhati-hati agar kekal dengan Al-Quran dan Sunnah. Sertai kami di bahagian 6 untuk mensintesis 5 wahyu dan mengkaji implikasi teologi. Navigasi siri. Bahagian sah pendahuluan dan konteks Al-Quran. Bahagian 2, surah Al-Alaq dan Al-Qalam. Bahagian 3, surah Al-Muzammil dan Al-Mudaththir. Bahagian 4, surah Al-Fatihah. Bahagian 5, kerangka numerik, sintesis. Bahagian 7, kesimpulan. Teruskan ke bahagian 6 untuk sintesis dan implikasi teologi. Kaji tafsir Ibn Kathir atau Al-Jalalain untuk memahami surah Al-Hijr dan Al-Fatihah. Kongsikan pendapat Anda di ruangan komen. Adakah kerangka angka ini membantu Anda menghargai Al-Quran? Ikuti blog ini untuk kemaskini bahagian seterusnya. Terima kasih kerana membaca. Jangan lupa kongsikan entry ini dan beri komentar Anda di bawah untuk menyokong siri ini. Bahagian 6, sintesis dan implikasi teologi, maksud numerik dan 5 wahyu pertama. Selamat datang kembali ke siri buku kami yang meneroka 5 wahyu pertama Al-Quran. Surah Al-Alaq 96, Al-Qalam 8, Al-Muzammil, Mudaththir dan Al-Fatihah 1. Dalam bahagian 1, kita membincangkan surah Al-Hijr dan konsep Mathani. Bahagian 2 hingga bahagian 4 menganalisis setiap surah, manakala bahagian 5 meneroka kerangka numerik 12, 3 plus 4 mulai 7. Bahagian ini mensintesis 5 wahyu tersebut, mengesan perkembangan temannya dan membincangkan implikasi teologi, terutamanya peranan Al-Fatihah sebagai umul kitab dan Mathani. Dengan bahasa yang jelas, kami mengajak pembaca Blogspot untuk merenung makna rohani dan relevansi kontemporari wahyu-wahyu ini. Sintesis 5 wahyu pertama. 5 wahyu pertama Al-Quran membentuk perjalanan yang teratur daripada panggilan kenabian kepada penubuhan ibadah. Berikut adalah ringkasan perkembangan ini. Surah Al-Alaq, wahyu 1. Diturunkan di Gua Hira, surah ini memulakan kenabian dengan perintah ikrat, bacalah. Tema utama adalah ilmu dan tauhid, seperti dijelaskan oleh Ibn Kathir, yang menekankan Allah yang menciptakan, Hadsa, sebagai pengesahan keesaan Allah. Surah ini memanggil Nabi Muhammad SAW untuk menerima tugas ilahi. Surah Al-Qalam 68, wahyu 2. Surah ini mengesahkan kebenaran wahyu dan akhlak mulia Nabi. Innaka la'ala khuluqin azim. Al-Tabari menyoroti pertahanan terhadap tuduhan Quraisy dengan kisah pemilik kebun Nam sebagai peringatan. Surah ini mengukuhkan integriti Nabi dalam menghadapi tentangan. Surah Al-Muzammil, wahyu 3. Memerintahkan solat malam, Qumil laila ila qalila 2.
Surah ini mempersiapkan Nabi secara rohani seperti dijelaskan oleh Al-Jalalain. Diturunkan dalam fasa Mekah yang penuh tekanan, ia menekankan kesabaran dan ibadah sebagai sumber kekuatan. Surah Al-Mudaththir, dengan perintah Qum fa'anzir, bangunlah dan berikan amaran. Surah ini mengarahkan Nabi untuk berdakwah terbuka. Ibn Kathir menegaskan fokus pada tauhid, wa rabbaka fakabir, dan amaran terhadap penentang seperti Al-Walid bin Al-Mughirah. Surah Al-Fatihah. Sebagai umul kitab dan matani, Al-Fatihah menyempurnakan fasa awal dengan 7 ayat yang merangkumi pujian, tauhid dan petunjuk. Al-Tabari menyebutnya ringkasan Al-Quran, manakala hadis dalam Sahih Bukhari menegaskan peranannya dalam solat. Tiada solat tanpa Fatihatul Kitab. Perkembangan ini menunjukkan susunan ilahi, daripada panggilan ilmu alaq, pengesahan kebenaran, persiapan rohani, muzammil, tindakan dakwah, hingga penubuhan ibadah melalui Al-Fatihah. Surah Al-Hijr memulai mengikat naratif ini dengan merujuk Al-Fatihah sebagai 7 ayat yang sering diulang. Jadual, sintesis 5 wahyu surah tema utama, peranan dalam misi kenabian. 1. Al-Alaq, ilmu, tauhid, memulakan kenabian. 2. Al-Kalam, kebenaran akhlak, mengesahkan integriti Nabi. 3. Al-Muzammil, persiapan rohani mengukuhkan melalui ibadah. 4. Al-Mudaththir, dakwah tauhid, memulakan pengisytiharan umum. 5. Al-Fatihah, 1. Pujian, petunjuk, menetapkan solat. Jadual 1, ringkasan 5 wahyu pertama dan peranan masing-masing. Implikasi teologi. 5 wahyu pertama membawa implikasi teologi yang mendalam bagi pemahaman misi kenabian dan hubungan umat dengan Allah. Tauhid sebagai teras. Setiap wahyu menegaskan tauhid. Al-Alaq memulakan dengan Tuhanmu yang menciptakan. Al-Kalam dengan akhlak Nabi sebagai bukti kebenaran ilahi. 6. Selam semamat. Al-Muzammil dengan ibadah malam untuk mendekati Allah. 2. Al-Mudaththir dengan agungkan Tuhanmu, dan Al-Fatihah dengan hanya Engkau kami sembah. 5. Ibn Kathir menegaskan bahawa tauhid adalah inti Al-Quran, dan 5 wahyu ini meletakkan asasnya. Perjalanan rohani. Wahyu-wahyu ini mencerminkan perjalanan rohani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada kejutan wahyu pertama hingga keyakinan dakwah terbuka. Al-Jalalain menyoroti bagaimana Al-Fatihah menyatukan perjalanan ini dengan doa, tunjukilah kami jalan yang lurus, yang merangkumi petunjuk untuk Nabi dan umat. Al-Fatihah sebagai umul kitab. Sebagai umul kitab, Al-Fatihah merangkumi tema-tema wahyu sebelumnya. Ilmu, kebenaran, akhlak Nabi, ibadah solat malam, dan dakwah amaran. Al-Tabari menyebutnya sebagai inti Al-Quran, manakala status mathani menunjukkan peranannya dalam solat, menghubungkan hamba dengan Allah setiap hari. Kerangka numerik dan susunan ilahi. Persamaan 12, 3, 4, 7 menyerlahkan susunan ilahi. 3 plus 4 ayat 7 menghubungkan Al-Muzammil 3 dan Al-Mudaththir wahyu 4 dengan 7 ayat Al-Fatihah, melambangkan penyempurnaan. 1 plus 2 ayat 12 mungkin kesalahan type untuk 1 plus 2 ayat 3, merujuk 3 wahyu pertama sebagai asas, tetapi 12 boleh melambangkan kelengkapan universal, seperti 12 bulan. Surah At-Taubah 26. Konteks Mekah dan ketahanan. Diturunkan dalam fasa Mekah yang penuh tentangan, wahyu-wahyu ini mengajar ketahanan. Al-Kalam menolak tuduhan Quraisy, Al-Muzammil memerintahkan kesabaran tuh, dan Al-Fatihah memberikan doa untuk menghadapi cabaran. Ini relevan untuk umat Islam moden yang menghadapi ujian iman. Implikasi ini menunjukkan bahwa 5 wahyu bukan sekadar teks, tetapi panduan rohani yang menyatukan tauhid, ibadah, dan petunjuk dengan Al-Fatihah sebagai puncak yang kekal relevan. Relevansi kontemporari. Walaupun turun lebih 1.400 tahun lalu, 5 wahyu ini kekal relevan. Ilmu dan pendidikan. Perintah Iqra dalam Al-Alaq menggalakkan umat Islam mengejar ilmu, relevan dalam era moden yang memerlukan pendidikan untuk kemajuan. Akhlak mulia. Al-Kalam menyerlahkan akhlak Nabi sebagai teladan, mengingatkan umat untuk menjaga integriti dalam dunia yang penuh cabaran moral. Kedekatan dengan Allah. Al-Muzammil menekankan solat malam, mengajak umat moden untuk mencari ketenangan rohani melalui ibadah. Dakwah dengan hikmah. Al-Mudaththir menggerakkan dakwah terbuka, relevan untuk menyebarkan Islam dengan penuh kebijaksanaan hari ini. Doa harian Al-Fatihah, dibaca dalam setiap solat, adalah doa universal untuk petunjuk, membantu umat menghadapi dilema moden dengan iman. Seperti yang dinyatakan oleh Ibn Kathir, Al-Quran adalah panduan abadi, dan 5 wahyu ini memberikan pelajaran praktikal untuk kehidupan moden. Gambar
Sintesis Wahyu, sintesis 5 Wahyu pertama. Gambar 1 ilustrasi sintesis 5 Wahyu pertama dan peranan Al-Fatihah. Kesimpulan bahagian ini, 5 Wahyu pertama Al-Quran, Surah Al-Alaq, Al-Kam, Al-Muzammil, Al-Mudaththir, dan Al-Fatihah membentuk perjalanan rohani daripada panggilan kenabian kepada penubuhan ibadah. Al-Fatihah sebagai umul kitab dan matani menyatukan tema tauhid, ilmu dan petunjuk, mencerminkan susunan ilahi yang diserlahkan oleh kerangka angka 12, 3, 4, 3, 4, 7. Implikasi teologi menekankan ketahanan ibadah dan relevansi wahyu ini untuk umat moden. Sertai kami di bahagian 7 untuk kesimpulan akhir dan cadangan praktikal untuk membaca. Navigasi siri. Bahagian 1, pendahuluan dan konteks Al-Quran. Bahagian 2, Surah Al-Alaq dan Al-Kalam. Bahagian 3, Surah Al-Muzammil dan Al-Mudaththir. Bahagian 4, Surah Al-Fatihah. Bahagian 5, kerangka angka. Bahagian 6, sintesis. Anda di sini. Bahagian 7, kesimpulan langkah seterusnya. Teruskan ke bahagian 7 untuk kesimpulan dan cadangan. Renung tafsir Al-Fatihah oleh Ibn Kathir atau Al-Jalalain untuk mendalami maknanya. Kongsikan pendapat Anda di ruangan komen. Bagaimana 5 wahyu ini mempengaruhi pemahaman Anda tentang Islam? Ikuti blog ini untuk kemaskini bahagian akhir. Terima kasih kerana membaca. Jangan lupa kongsikan entry ini dan berikan komen Anda di bawah untuk menyokong siri ini. Bahagian 7, kesimpulan dan cadangan praktikal. Maksud numerik dan 5 wahyu pertama. Selamat datang ke bahagian terakhir siri buku kami yang meneroka 5 wahyu pertama Al-Quran. Surah Al-Alaq, Al-Kalam, Al-Muzammil, Al-Mudaththir 4 dan Al-Fatihah. Dalam bahagian 1, kita membincangkan Surah Al-Hijr 1987 dan konsep matani. Bahagian 2 hingga bahagian 4 menganalisis setiap surah. Bahagian 5 meneroka kerangka numerik 12, wa 3, 4, wa 3 plus 4, 7, dan bahagian 6 mensintesis tema-tema utama. Bahagian ini merumuskan pandangan utama siri ini, menegaskan kepentingan teologi dan menawarkan cadangan praktikal untuk pembaca blogspot mengaplikasikan pelajaran ini dalam kehidupan harian. Ringkasan siri 5 wahyu pertama Al-Quran membentuk naratif yang teratur, mencerminkan perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam misi kenabian di Mekah. Berikut adalah sorotan utama. Surah Al-Alaq 56 Wahyu 1. Memulakan kenabian dengan Iqra, surah ini menekankan ilmu dan tauhid seperti dijelaskan oleh Ibn Kathir. Ia adalah panggilan awal kepada Nabi untuk menyampaikan wahyu. Surah Al-Kalam 68, Wahyu 2, mengesahkan akhlak mulia Nabi innakala ala khuluqin azim 6 dan kebenaran wahyu. Surah ini menolak tuduhan Quraisy menurut Al-Tabari. Surah Al-Muzammil memerintahkan solat malam, Qumil laila ila qalila. Surah ini mempersiapkan Nabi secara rohani, menekankan kesabaran seperti dinyatakan oleh Jalalain. Surah Al-Mudaththir 4, Wahyu 4, dengan perintah Kum fa'anzir, 2. Surah ini mengarahkan dakwah terbuka, menegaskan tauhid menurut Ibn Kathir. Surah Al-Fatihah 1 Wahyu 5, sebagai umul kitab dan mathani, Al-Fatihah menyempurnakan fasa awal dengan 7 ayat yang merangkumi pujian, tauhid, dan petunjuk. Hadis dalam Sahih Bukhari menegaskan peranannya dalam solat. Kerangka numerik 12, 3, 4, 3, 4, 7 menyerlahkan susunan ilahi. Persamaan 34, 7 menghubungkan wahyu ketiga dan keempat dengan 7 ayat Al-Fatihah, melambangkan penyempurnaan. Ungkapan 1 plus 2 pun 12, mungkin kesalahan type untuk 1 plus 2 ikut 3, merujuk 3 wahyu pertama sebagai asas. Walaupun 12 boleh melambangkan kelengkapan, seperti 12 bulan, surat Taubat. Surah Al-Hijr, Mibasadur mengikat naratif ini, menyebut 7 ayat yang sering diulang, Saba Amin Mathani, yang merujuk kepada Al-Fatihah. Siri ini menunjukkan bagaimana 5 wahyu membina asas Islam, ilmu, kebenaran, ibadah, petunjuk. Jadwal, rumusan siri. Bahagian fokus pelajaran utama 1, pendahuluan, Surah Al-Hijr, konteks matani dan umul kitab. 2, Surah Al-Alaq, Al-Kalam, ilmu, kebenaran sebagai asas kenabian. 3, Surah Al-Muzammil, Al-Mudaththir, persiapan rohani dakwah terbuka. 4, Surah Al-Fatihah, penyempurnaan melalui solat dan numerik. 5, kerangka numerik, simbolisme nombor 3, 4, 7, Zemblem, sintesis komentari teologi, adrotud, refleksi cadangan praktikal, merusin siri dan pelajaran ditemanya. Kepentingan teologi. 5 wahyu pertama menawarkan pelajaran teologi yang mendalam. Tauhid sebagai inti, dari Tuhanmu yang menciptakan, Al-Alaq 1,
Hingga hanya Engkau kami sembah. Al-Fatihah 5. Tauhid adalah teras misi kenabian, seperti dijelaskan oleh Ibn Katsir. Petunjuk melalui ibadah. Al-Fatihah dengan doa, tunjukilah kami jalan yang lurus, menyatukan ilmu, akhlak, dan dakwah dalam solat menurut Al-Tabari. Ketahanan dalam cabaran. Diturunkan di Mekah yang penuh tentangan, wahyu-wahyu ini mengajar kesabaran dan kebergantungan kepada Allah, seperti dalam Al-Muzammil 20:10. Susunan ilahi. Kerangka numerik 3+4-7 menunjukkan Al-Fatihah sebagai kemuncak, selari dengan Mathani dalam surah Al-Hijr menurut Al-Jalalain. Wahyu-wahyu ini bukan hanya sejarah, tetapi panduan rohani yang kekal relevan, mengajak umat Islam mendekati Al-Quran dengan hati terbuka. Cadangan praktikal. Berikut adalah cadangan untuk mengaplikasikan pelajaran siri ini dalam kehidupan harian. Mendalami Al-Quran. Mulakan dengan membaca tafsir ringkas, contohnya Al-Jalalain untuk surah Al-Fatihah dan wahyu awal. Luangkan 10 menit sehari untuk memahami makna ayat seperti yang digalakkan oleh perintah Iqra'lah. Memperbaiki solat. Fokus pada Al-Fatihah dalam solat. Renung setiap ayat, terutama Iyyaka na'budu. Hadis dalam Sahih Muslim menegaskan pentingnya Al-Fatihah. Jadi baca dengan khusyuk untuk meningkatkan kualiti solat. Mengamalkan solat malam. Terinspirasi oleh Al-Muzammil, cuba solat tahajud sekali seminggu, walaupun 2 rakaat. Ini mengukuhkan hubungan dengan Allah seperti dinasihatkan oleh Ibn Katsir. Berdakwah dengan akhlak. Al-Kalam menyerlahkan akhlak Nabi. Tunjukkan kebaikan melalui perbuatan harian seperti membantu jiran atau bersabar dalam konflik sebagai bentuk dakwah tidak langsung. Merenung kerangka numerik, gunakan 3+4 atau 7 sebagai peringatan susunan ilahi. Renung bagaimana 7 ayat Al-Fatihah menyatukan kehidupan rohani Anda, menghubungkan ilmu, ibadah, dan petunjuk. Berkongsi ilmu, kongsikan siri ini dengan rakan atau keluarga melalui blogspot. Bincang pelajaran dari wahyu-wahyu ini untuk menggalakkan pembelajaran bersama. Cadangan ini bertujuan membawa pembaca lebih dekat kepada Al-Quran, mengikut teladan Nabi Saleh dalam 5 wahyu pertama. Gambar refleksi rohani. Refleksi rohani dan Al-Quran. Gambar 1. Ilustrasi refleksi rohani melalui Al-Quran dan solat. Kesimpulan akhir 5 wahyu pertama Al-Quran. Surah Al-Alaq, Al-Kalam, Al-Muzammil, Al-Mudaththir, dan Al-Fatihah menceritakan perjalanan kenabian yang penuh makna, daripada panggilan ilmu kepada penubuhan solat. Al-Fatihah sebagai umul kitab dan Mathani menyempurnakan naratif ini, menghubungkan umat dengan Allah melalui doa harian. Kerangka angka 12-3+4-3+4-7 menyerlahkan susunan ilahi dengan 7 ayat Al-Fatihah sebagai lambang kesempurnaan. Walaupun 1+2=12 mungkin kesalahan untuk 1, 2, 3, nombor 12 mengingatkan kita tentang kelengkapan ilahi. Siri ini mengajak kita mendalami Al-Quran, memperbaiki ibadah, dan menyebarkan kebaikan mengikut teladan Nabi SAW. Terima kasih kerana mengikuti siri ini. Kami berharap ia memberi inspirasi untuk terus menjelajah keindahan Al-Quran. Navigasi siri, bahagian 1 pendahuluan dan konteks Al-Quran, bahagian 2 surah Al-Alaq dan Al-Kalam, bahagian 3 surah Al-Muzammil dan Al-Mudaththir, bahagian 4 surah Al-Fatihah, bahagian 5 kerangka angka, bahagian 6 sintesis, bahagian kesimpulan. Anda di sini. Langkah seterusnya, mulakan pelan bacaan Al-Quran dengan tafsir ringkas. Cuba cadangan praktikal seperti solat tahajud atau berkongsi ilmu. Kongsikan siri ini di ruangan komen. Apakah pelajaran paling bermakna bagi Anda? Ikuti blog ini untuk siri Al-Quran yang akan datang. Terima kasih kerana menyokong siri ini. Kongsikan entry ini dan berikan komen Anda untuk meneruskan perbincangan.